يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا المسلمين يا الله يا الله يا رحمن يا بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام، خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره، وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم اجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن ونور القرآن وبركة القرآن، وارزقنا فهم معناه وانفع بنا عبادك المؤمنين بما علمتنا يا نافع يا نافع يا نافع يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا عليم أنا عبدك الجاهل وأنت الرب العليم، فعلمنا من علمك يا عليم، والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Ikhwatal iman, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, alhamdulillah kita diberi kesempatan dan peluang lagi pada pagi ini untuk meneruskan sesi yang keempat saya kira untuk pengajian tafsir suratul Furqan. InsyaAllah pagi ini kita akan selesaikan juzuk yang ke-18 daripada suratul Furqan, bermula ayat 17 hingga 20. Kita cuba gabungkan dua sesi lah. Pada asal apa yang Syekhuna Prof Wahbah tulis, satu tajuk 17 hingga 19, kemudian tajuk yang kedua pada ayat 20. Tapi insya-Allah kita cuba rangkumkan kedua-dua sesi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat kita bincang, dapat kita bersama memahami, menghayati, menyebarkan dan mengamalkan tuan-tuan isi kandungan Quran yang kita bicarakan, yang kita bincangkan insya-Allah pada pagi ini, alhamdulillah ya. Baik tuan-tuan, seperti mana biasa mohon pegang Quran, pegang mushaf, rujuk tafsir, yang ada nota nanti boleh tengok nota PDF ya tuan-tuan. Yang tak ada nota boleh rujuk terjemahan apa yang kita nak baca pada pagi ini insya-Allah. Baik ya, kita baca bermula ayat 17 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن
متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah tuan-tuan kita tengok terjemahan ayat 17. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah. Lalu dia berfirman, adakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku ini atau mereka sendiri yang sesat daripada jalan yang benar? Mereka yang disembah itu menjawab, Subhanak, maha suci engkau. Tidaklah layak bagi kami mengambil pelindung selain Allah, selain engkau. Tapi engkau telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup sehingga mereka melupakan peringatan dan mereka menjadi kaum yang binasa, qauman bura. Ayat 19. Maka sesungguhnya mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong kamu dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, nescaya kami timpakan ke atasnya rasa azab yang besar. Dan ayat yang ke-20 tuan-tuan bagi menutup surah Furqan bagi juzuk yang ke-18. Tuan-tuan surah Furqan dia ada dua juzuk lah, sebahagian 18, sebahagian 19. Juzuk 19. Ayat 20. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu ya Muhammad SAW, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebahagian kamu sebagai ujian bagi sebahagian yang lain. Mahukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu maha melihat. Okey tuan-tuan, Alhamdulillah. Jom kita tengok. Jom kita pelajari sama-sama tuan-tuan. Apakah kandungan ataupun intisari ataupun ibrah yang boleh kita sama-sama faham tuan-tuan. InsyaAllah kita perhatikan bahawa muka surat berapa tu? 84 tuan-tuan boleh perhatikan PDF tuan-tuan muka surat 54. Okey, insyaAllah maka di bawah tajuk tuan-tuan sekalian, di bawah tajuk Allahumma salli ala Muhammad yang diberikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili, Ahwalul Kuffar ma'a ma'budatihim yaumal qiyamah. Hal keadaan orang kafir dan sembahan mereka nanti di hari kiamat. Tuan jadi nanti kita akan pelajari ada istilah abid, ada istilah ma'bud. Ada abidin, ada ma'budin. Ya, penyembah itu panggil abid, dan yang disembah itu dipanggil ma'bud. Kita ni abid. Tuan-tuan, Tuhan kita, tuan-tuan, subhanal malikil ma'bud. Tuhan kita Allah Ta'ala, al-ma'bud yang satu-satunya yang kita sembah.
Tetapi dalam ayat ini kita pelajari tuan-tuan bahawa ya pada sebutan tafsir itu ataupun al-munasabah, tuan-tuan kita perhatikan apakah kaitan ayat 17 hingga 19 ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid darain amin. Selepas Allah menghuraikan, ya Allah telah menyediakan bagi orang kafir itu azab yang cukup pedih nanti di hari kiamat. Ya, dan kerana mereka ni kita faham semalam mengingkari tentang kewujudan hari pembalasan, tiadanya syurga dan neraka, tiadanya dosa dan pahala. Ini pegangan akidah orang musyrikin, tuan-tuan, orang kafirin. Maka juga Allah membandingkan nikmat syurga yang begitu luas, betapa hebatnya syurga tu seluas langit dan bumi paling kocik, tuan-tuan, dengan segala aksesori, dengan segala kenikmatan yang kita perhatikan, yang kita insya-Allah bakal kecapi nanti dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala, dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, berbanding dengan semalam kita sebut apa, tuan-tuan, dayiqan muqarranin, sempit, sesak napas, tuan-tuan, orang ahli neraka ni sempit. Maka kesempitan itu menyempitkan segala-galanya, tuan-tuan, keluasan itu melapangkan. Maka di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad beliau yang kita khatamkan di sahah, tuan-tuan, ya, dalam Adabul Mufrad disebut apa, tuan-tuan, min sa'adatil mar'il muslim, tuan-tuan, al-baitul wasi', antara ciri kebahagiaan seorang muslim itu ialah rumah yang selesa, rumah yang luas. Jadi keluasan itu memang banyak kelebihan yang membantu kita berbanding mensifatkan Allah menyatakan tentang orang kafir, tuan, tentang dayiqan, sempit, sesak, itu, tuan-tuan, itu azab neraka dan dibandingkan dengan nikmat syurga. Kemudian, tuan-tuan, pada hari ini kita nak tengok ayat 17 hingga 19 ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang antara gambaran suasana nanti di hari kiamat, iaitu abid dengan ma'bud, abidin dengan ma'budin, tuan-tuan, tuan-tuan, iaitu orang yang menyembah dan benda yang disembah. Apa yang disembah, tuan-tuan? Tetapi sembahan ini pula sembahan yang selain Allah. Ya, sembahan yang sebenar hanyalah Allah, ma'bud al-haq huwallah. Tapi ada kalangan manusia yang memilih selain Allah untuk menjadi sembahan mereka, tuan-tuan. Maka untuk membongkar cerita sebenar, Allah himpunkan sekali antara abid dengan ma'bud. Orang kafir yang sembah patung, orang Kristian yang sembah Nabi Isa, orang Yahudi yang sembah Nabi Uzair, tuan-tuan, ada orang musyrikin yang menyembah malaikat, maka dikumpulkan sekali di padang mahsyar. Timbul persoalan. Allah tanya, fayaqul, Allah tanya, wahai ma'bud semua, wahai Nabi Isa, wahai Nabi Uzair, wahai malaikat, betul ke korang ni yang mengajak diorang ni menyembah kamu? Apakah kamu ni, wahai Nabi Isa, wahai Nabi Uzair, wahai para malaikat, apakah kamu ni, wahai orang soleh, wahai para wali, wahai para nabi, apakah kamu mengajak mereka ni menyembah kamu, sujud kepada kamu? Maka, tuan-tuan, pastilah penafian berlaku, ya, tuan-tuan. Maka kita perhatikan antara tafsiran yang dikemukakan oleh Syekhuna di sini, tuan-tuan, ya, dalam tafsir itu Allah, ya, menceritakan tentang apa yang bakal berlaku nanti, tuan-tuan, pada hari kiamat, untuk menakutkan, takri', tuan-tuan. Ini uslub sukhriyah, bahasa yang menggerunkan, tuan-tuan, bahasa yang memperolok-olokkan orang kafir nanti bersama sembahan mereka yang mereka sembah selain Allah Ta'ala. Ya, iaitu selain Allah Ta'ala tu, ada ulama mengatakan, kalau ikut riwayat Imam Mujahid, tuan-tuan, iaitu ada yang sembah Nabi dia tadi, Nabi Uzair, Nabi Isa, ada yang sembah wali pun ada yang jadi wali tu, tuan-tuan. Kita usul sejarah patung tu, orang soleh, dia ambil, dirakam gambar tu, dia letak, dia gantung besar-besar. Lepas tu kan anak cucu nampak gambar siapa ni, bah? Gambar Syekh. Tu cucu datang, cicit datang, tuan, gambar siapa ni? Gambar orang soleh, gambar imam. Tuan-tuan, gambar para ulama kita, para mufti kita, para fuqaha kita, digantung, tuan, besar-besar. Sampai ke keturunan yang ke-7, yang ke-8, tak tahu gambar siapa, dia buat patung. So, dari sombah. Itu sejarah berhala, tuan-tuan, antara sejarah berhala lah. Jadi nanti akan dihimpunkan semua. Dia akan dihimpunkan antara abid dengan ma'bud, yang menyembah dan dengan benda yang disembah. Maka Allah kata, ingat, cuba sebut wahai Nabi SAW kepada orang musyrikin, ya, nanti di hari kiamat, orang musyrikin yang mensyirikkan Allah Ta'ala dengan apa yang mereka sembah, sama ada malaikat,
sama ada Masih Isa alaihi salam, sama ada Sayyidina Uzair alaihi salam, ataupun patung-patung berhala mereka itu tuan-tuan, yang nanti semua itu patung-patung batu-batu tu semua boleh bercakap. Ya tuan-tuan termasuklah tuan-tuan ya apa yang tuan-tuan yang menyembah, yang disembah tu termasuk Firaun yang disembah selain Allah Taala. Dan kita punya prinsip kita jelas, al-ma'bud yang boleh kita sembah hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Satu-satunya tuan-tuan pergantungan kita, ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada yang lain. Ini clear, ini jelas tuan-tuan kan? Ya. Maka di situ dihimpunkan tuan-tuan, katakan kepada yang menyembah ni tuan, betul tanya kepada yang disembah. Ya, ma'bud tuan yang disembah tadi, wahai malaikat-malaikatku, wahai para nabiku, ya, betul ke kalian ni yang membawa jalan kesesatan daripada berbanding jalan kebenaran? Betul ke kamu kempen, kamu dakwah kepada orang-orang musyrikin untuk menyembah selain aku? Ini soalan tuan-tuan Allah tanya. Allah dah tahu jawapan tuan-tuan, tapi nak membongkar, nak menelanjangkan tentang kebodohan, kejahatan, penyelewengan akidah kepada mereka yang menyembah selain Allah. Betul ke kamu yang mengajak mereka perkara-perkara ini? Tuan-tuan, Nabi Isa jawab, subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ya Allah, maha suci engkau, tidak mungkin aku ni mengeluarkan perkataan begitu supaya orang sembah aku. Kan tuan-tuan, tidak mungkin para nabi itu tuan-tuan suruh sembah nabi. Tapi yang nabi bawa tuan, risalah nabi itu, kunu rabbaniyin, jadilah kamu ni hamba Tuhan, bukan hamba nabi. Para asatizah, para ulama, para habaib tuan, dia kempen, dia berdakwah, bukan dia nak dakwah diri dia, bukan dia nak, maksudnya promosi diri dia, dia nak bawa orang kona Tuhan, kona Nabi SAW. Itu tujuan pendakwah. Kan tuan-tuan kan? Jadi itu tuan-tuan penafian Sayyidina Isa alaihi salam yang Allah rakamkan dalam suratul Maidah, pada akhir suratul Maidah. Tak mungkin ya Allah, ketika Allah tanya, betul ke kau ajak dia orang ni kepada syirik, kepada salib? Tak mungkin ya Allah. Ya, tidak kami aku tidak begitu ya Allah. Maka tuan-tuan, Allah rakamkan dalam suratul Maidah itu. Dan tuan-tuan, ini ayat yang Nabi SAW juga baca ketika qiyamul lail. Tuan-tuan, sepanjang malam Nabi mengulang-ulang tuan-tuan tentang keadaan umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini antara perkara yang dinafikan oleh Nabi Isa alaihi salam yang disembah oleh orang Kristian. Tak ada. Orang Kristian ni suap pandai-pandailah buat diri. Pandai-pandailah, kena bodarlah, dah terbongkar sebenarnya ajaran mereka tu salah. Akidah mereka tu sesat, tidak benar. Tuan-tuan kan? Maka dihimpunkan tadi, orang Kristian pun dihimpunkan Nabi Isa, orang Yahudi pun dihimpunkan dengan Nabi Uzair, orang musyrikin pun dihimpunkan dengan malaikat. Betul ke? Wahai malaikat, wahai nabi semua, betul ke? Wahai wali, contohnya wali yang disembah, wali tu tak ajak orang sembah wali. Wali tu ajak sembah Allah Ta'ala, tapi murid ni mereng, tak faham. Tuan-tuan, disembahnya selain Allah Ta'ala, betul ke? Maka kita semua tuan yang disembah itu tuan-tuan menafikan. Tuan-tuan, dia kata tidak sesekali. Ya, yang kami kempen, yang kami dakwah, yang kami bawa hanyalah untuk mereka semua mengenal Allah, ma'rifatullah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, kemudian pada perenggan berikut itu, Prof. Wahbah dia memetik kata-kata Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsir Kasyaf beliau tuan-tuan. Maka dalam itu disebutkan kesimpulannya begini, bahawa tuan-tuan Allah himpunkan si penyembah dan yang disembah tadi tuan-tuan di kalangan anbiya, di kalangan nabi, di kalangan malaikat, patung-patung semua tuan-tuan dikumpulkan sekali. Maka sebenarnya ini sebagai menambah keperitan tuan-tuan, membongkar ke penyelewengan tuan-tuan, penyesalan kepada orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menampakkan betapa kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka yang terjebak dalam dosa syirik. Okey. Baik tuan-tuan, walaupun di situ ada khilaf, apakah antum adlaltum, apakah kamu menyesatkan? Soalan itu apakah daripada Allah ataupun daripada malaikat? Tuan, kedua-dua itu boleh berlaku, kedua-dua pandangan itu boleh berlaku. Persoalan itu daripada Allah pun ya, ataupun boleh sahaja Allah menggunakan perantaraan melalui para malaikat tuan-tuan. Okey. Taib. Kemudian Allah menjelaskan tuan-tuan bagaimana jawapan orang yang
tuan-tuan, ya, al-ma'budun, yang menyembah. Qalu, kata siapa tuan? Kata orang kafir ni lah, kata Kristian Yahudi ni, kata penyembah patung ni, qalu subhanak. Tuan-tuan, al-ma'budin, yang disembah. Tuan-tuan, yang disembah, maafkan saya tuan-tuan, ma'budin ni termasuk tadi Nabi Isa, Nabi Uzair, tuan-tuan, para malaikat menafikan subhanak. Tuan-tuan, ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Tuan-tuan, maka berkatalah, ya, mereka yang disembah, tuan-tuan, dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan perwatakan, tuan-tuan, dengan pelik mereka menjawab, tuan-tuan, nabi-nabi kita nanti menjawab, tuan-tuan, macam mana pula orang kafir ni mengatakan kami yang mengajak mereka supaya menyembah Allah, menyembah kami, sedangkan kami ni dibangkitkan untuk membawa umat semua ani'budullah wajtanibut taghut, untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala, meninggalkan sembahan selain Allah. Tuan-tuan, hatta kepada Nabi, hatta kepada para malaikat. Bukan kami yang kempen mereka. Ini, tuan-tuan, jawapan daripada ma'bud, tuan-tuan, mereka yang disembah. Tayyib, tuan-tuan. Subhanallah, tak mungkin. Ini semua perkataan belot, perkataan pembohongan daripada orang musyrikin. Tuan-tuan, konon-konon Nabi itulah yang mengajak, Nabi Isa mengajak untuk menyembah Nabi Isa, Nabi Uzair mengajak untuk menyembah Nabi Uzair, malaikat mengajak untuk menyembah malaikat. Semua itu palsu belaka, tuan, dinafikan, didustakan oleh para ma'bud tersebut. Tak mungkin, ya Allah. Kami tiada wali, kami tiada nasir, kami tiada bantuan, kami tiada pergantungan selain Allah Subhanahu wa taala. Kami semua, tuan-tuan, ya, ma'bud berkata, kami semua fakir kepadamu, ya Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Semua makhluk hanya tunduk kepada Tuhan yang esa, yang satu. Yang kami ajak hanyalah mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini, tuan-tuan, yang berlaku. Ya. Ya, maka apa sebab para abid ini tadi menyembah selain ma'bud, selain Allah taala? Mereka buat tu, dia pandai-pandai dia tu. Mereka ikut hawa nafsu, ikut akal yang cetek, tuan-tuan. Kerana, tuan-tuan, itu bukan perintah yang kami sampaikan, itu bukan dakwah yang kami sampaikan, ya. Kami berlepas diri daripada apa yang mereka ucapkan. Tuan-tuan, ulama sebut dalam tafsir Qurtubi antaranya, maksud, tuan-tuan, yang menyebabkan mereka jadi poning ni, tuan-tuan, antara unsurnya, antara penyebabnya ialah kerana, tuan-tuan, mereka ni, ya, Allah berikan sedikit nikmat, walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikra. Tuan-tuan, mereka ni Allah bagi nikmat apa? Ada umur panjang, ada sihat walafiat, umur beratus-ratus tahun, tak pernah demam, tak ada sakit gigi, Covid pun tak ada masa tu. Tuan-tuan, ada yang kaya-raya, mewah bukan main, tuan-tuan. Maka ini menyebabkan mereka jadi lupa diri. Tuan-tuan, jadi maknanya boleh kita simpulkan juga, tuan, nikmat yang melimpah ruah, kalau tak kita muhasabah, tak kita syukuri, itu akan menyebabkan kita jatuh ke lembah maksiat, bahkan kepada kekufuran, kufur nikmat, bahkan boleh menjadi kufur millah, kufur agama, seperti apa yang berlaku kepada puak-puak terdahulu, tuan, ataupun zaman kita sekarang. Mereka yang diberi nikmat yang melampau-lampau dan mereka tak hargai, tak syukuri nikmat tu, mereka jadikan nikmat tu sebagai, tuan-tuan, menyembah patung pula, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Okey. Tuan-tuan, maka mereka tu umur panjang. Ya, mereka umur panjang, badan sihat, melimpah ruah, dapat macam nikmat. Mereka tenggelam dalam kelazatan dengan syahwat, maka, tuan, itu menyebabkan mereka sembah patung pula, sembah selain Allah. Hatta Nabi pun disembah, hatta, tuan-tuan, wali pun disembah, hatta malaikat pun disembah, tuan-tuan. Maka mereka ni, ya, tuan-tuan, ya, mereka telah lupa apa yang disampaikan oleh Nabi-Nabi tadi. Nabi suruh sembah Allah, tuan-tuan, kan. Mereka lupa apa yang Nabi sampaikan, tapi mereka pusing cerita, dia kata Nabi itulah yang mengajak mereka menyembah Nabi tersebut ataupun selain Allah Ta'ala. Maka mereka ni Allah gelarkan qauman bura. Tuan-tuan, qauman bura apa, tuan-tuan? Iaitu kaum yang tiada langsung kebaikan. Ini menurut tafsiran Imam Hasanul Basri. Tak ada kebaikan, kaum yang akan binasa, tuan-tuan, yang kesudahan, tuan-tuan, sia-sia. Inilah kaum yang menyembah selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan. Maka dihimpunkan bersama, ya, tayyib. Kemudian, tuan-tuan, disebutkan apakah pula, tuan-tuan, Allah katakan kepada yang menyembah tadi itu, pada orang kafir, tuan-tuan. Tadi yang disembah, okay, malaikat dah jawab,
Nabi Isa dah jawab, Nabi Uzair dah jawab pembohongan, pendustaan yang dilemparkan oleh orang yang abid ni tuan-tuan. Maka si abid tuan-tuan dikatakan pula kepada mereka pada ayat berikut itu, faqad kadzabukum bima taqulun. Dah. Ya, kamu telah dijelaskan keadaan sebenar bahawa nabi-nabi tadi, malaikat tadi, wali tadi, ulama dan sebagainya tuan tak ada mengajak kamu menyembah selain daripada aku. Mereka sentiasa mengatakan al-wali tuan-tuan, yang tempat pergantungan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. An-Nasir wallah. Tuan-tuan, segala-galanya merupakan Allah Taala lah segala-galanya. Ini merupakan tuan-tuan bagaimana apa yang mereka sembah, apa yang mereka puja tuan-tuan sekarang ni menafikan, melepaskan tabarri. Tak ada kaitan dengan kami. Kami hanya bawa kepada tauhid. Yang syirik itu mereka yang pandai-pandai meminda dan mengubahnya, mengambil patung dan sebagainya. Mereka gunakan berhala sebagai perantara dan sebagainya. Ya, tuan-tuan sekalian, itulah Tuhan palsu yang mereka angkat, tuan-tuan, dan nanti Tuhan-Tuhan itu sesekali tidak akan mampu mengelakkan daripada sebarang azab. Mereka tak boleh minta tolong dengan Tuhan patung mereka, dengan apa tuan-tuan, Lata ke Uzza ke nama berhala-berhala tuan-tuan, Manasa, tuan-tuan, berhala-berhala itu tak akan mampu berbuat apa-apa. Tuan-tuan, tidak akan menolong apa-apa. Apa yang mereka sembah, apa yang mereka puja nanti akan tidak mampu berbuat apa-apa, tuan-tuan sekalian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengiklankan, menyatakan tuan-tuan, balasan kesudahan bagi orang yang zalim. Penutup ayat 19 tu Allah sebut, wa may yadhlim minkum nudhiquhu adzaban kabira. Zalim di sini tuan maknanya apa? Kezaliman yang paling besar apa? Syirik. Kan kita pun Rabbana zalamna anfusana. Kita pun menzalimi diri kita jugalah. Kelalaian kita, kealpaan kita pun berlaku. Tuan-tuan kata, tapi zalim, kemuncak kezaliman itu ialah Allah sebut inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itulah tuan-tuan zalim yang paling parah sekali, yang paling besar tuan-tuan. Itulah tuan-tuan syirik kepada Allah Taala yang telah Allah bongkarkan nanti, Allah himpunkan antara abid dengan ma'bud tadi. Yang si abid ni buat cerita, ma'bud tu yang ajak menyembah mereka. Tapi Allah dah tanya betul-betul, sebenarnya yang ma'bud kata tak ada, kami tak suruh sembah kami, tuan-tuan. Tetapi di situlah terbongkarnya tuan-tuan kebenaran, dan di situlah tuan-tuan orang yang melakukan syirik tadi itu tidak akan boleh diselamatkan, tidak akan ada yang membantu, tiada syafaat yang boleh diberikan oleh Nabi kepada mereka tuan-tuan, kerana mereka telah melakukan pembohongan, kezaliman yang paling besar, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apakah sedikit pengajaran tuan-tuan yang boleh kita pelajari di sini? Ringkas sahaja, Prof Wahbah tuan-tuan dia terus buat satu kesimpulan, ya, iaitu inilah gambaran tuan-tuan ya yang Allah sebut dalam Quran agar menjadi panduan kepada mereka-mereka yang menyembah patung berhala, yang menyembah salib, menyembah selain Allah Taala. Ini dia realiti yang akan berlaku nanti pada hari kiamat antara ma'bud dengan abid, tuan-tuan. Maka yang selayaknya, yang sewajibnya kita sembah hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nanti gambaran penyesalan ya orang kafir, ya, penyesalan tuan-tuan. Terima kasih Kampung Ismail Lorong 1, Abang Syafi'i Bilal ke, tuan-tuan, penyesalan mereka yang tuan-tuan nanti Allah bongkarkan sekarang. Kalau dapat dibaca ayat ini kepada kawan-kawan kita, ya, yang non-Muslim, agar mereka berfikir secara matang, secara waras tuan-tuan, maka mereka juga akan dapat, mungkin dengan ayat inilah menjadi panduan supaya mereka tak nanti menyesal dengan topek kong dia, dengan apa-apa sembahan mereka tuan-tuan. Inilah panduan, Allah dah cerita nanti, ya. Sekarang memanglah orang pusing, ya, dia boleh kona sana, kona baring sini dekat mahkamah dunia ni, memang boleh pusing lah, kan tuan-tuan. Tapi nanti tuan-tuan yang sebenar-benar nanti Allah dah bongkarkan Al-Qadhi, Allah dah ceritakan keadaan sebenar tuan, maka ya natijahnya tuan-tuan akan kita lihat seperti apa yang Allah rakamkan tuan-tuan. Para Nabi Isa, Nabi Uzair, para malaikat sembah-sembah itu akan menafikan, bahkan mereka hanya bergantung kepada Allah Subhanahu. Mereka menyatakan kesucian Allah, mereka membersihkan Allah Ta'ala daripada sebarang sembahan, sebarang sifat yang bersifat kekurangan. Dan tuan-tuan, pastilah kekurangan yang paling ketara itu ialah adanya dua Tuhan,
adanya Tuhan yang berbilang-bilang, tuan-tuan, mengikut akidah mereka, maka dinafikan. Dan Allah pun sebut, dah, sekarang ni apa yang kamu sembah telah menafikan perkataan kamu yang mengatakan mereka suruh kamu sembah mereka. Dah tak ada poin, tuan-tuan. Dan inilah balasan yang paling pedih, tuan-tuan, yang paling azab, tuan-tuan, azaban kabira. Maka Allah nyatakan balasan yang syirik itu, tuan-tuan, yang tidak sempat bertaubat pastinya, yang sempat taubat alhamdulillah, yang sempat syahadah mengucap alhamdulillah, tuan-tuan, tapi ramai yang tidak berkesempatan, tuan-tuan, berfikir secara matang, secara waras, hanya tenggelam dengan kenikmatannya, seronok dengan kekufurannya, kekal dengan berhalanya, na'udzubillah, tuan-tuan, dan akhirnya matilah dia dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti dan pastilah, tuan-tuan, balasan syirik, tuan-tuan, tempat yang neraka yang membuak-buak suara yang kita baca semalam 500 tahun, dah perjalanan dah didongar, tuan-tuan, dengan bara api, tuan-tuan, daripada azab api neraka tu. Maka sebab itulah, tuan-tuan sekalian, ya, itulah balasan yang setimpal bagi orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebelum kita pindah ayat ke-20, saya ada rujuk sedikit perkataan Imam Al-Qurtubi, tuan-tuan, sedikit ya, antara yang beliau sebutkan daripada ayat ini, tuan-tuan, iaitu berkait tentang perkataan Sayyidina Abu Darda radhiyallahu an. Ya, Antihah, tolong catat ini nota baru, nota yang tak ada dalam kitab, tolong catat ya. Tuan-tuan, disebutkan oleh Sayyidina Abu Darda radhiyallahu an, sahabiyul jalil, sahabat Nabi SAW yang pergi ke Syam, yang berhijrah ke bumi Syam, tuan-tuan, ke Syria. Dan ketika mana beliau, Abu Darda radhiyallahu an, tuan-tuan, dia berada di kota Hims, salah sebuah negeri di Syria, tuan-tuan, Hims, ya. Maka beliau berpidato, wahai penduduk-penduduk Hims, ya, negeri di Syria, tuan-tuan, ya, bukan di Damsyik, ya, di negeri lain, bukan di ibu negara dia lah. Wahai penduduk Hims, mari berkumpul semua. Jom kita share, kita viralkan iklan ni, berkumpul. Halumma ila akhin lakum nasih. Saya nak bagi nasihat, nak bagi ceramah, kuliah kat kamu ni. Ya, maka diorang pun berkumpul lah, tuan-tuan. Ya, orang-orang Syria ni berkumpul. Ya, yang jadi syekh kat sini Sayyidina Abu Darda radhiyallahu an. Maka antara isi kandungan pengajaran ataupun yang dikaitkan dengan ayat kita, tuan-tuan, wa kanu qauman bura, kaum yang celaka, kaum yang binasa, kaum yang tak ada guna, yang tak ada manfaat, tuan-tuan. Maka Sayyidina Abu Darda menyampaikan, wahai sahabat-sahabat penghuni negeri Hims semua, tuan-tuan, dia kata, ya, disebutkan, kenapa kamu tak rasa segan ke, tak rasa malu ke, kamu membina kemewahan, membina, mengumpulkan harta, kamu berangan tak sudah-sudah, ya. Ini poin yang ditegur oleh Sayyidina Abu Darda. Kamu tahu tak, kata Sayyidina Abu Darda, tuan-tuan, kepada kumpulan masyarakat negeri Hims, kamu tahu tak, orang dulu membina mahligai-mahligai yang indah, mengumpulkan hamba sahaya, orang ramai, ya, mereka konon-konon nak hidup selama-lamanya, ya, tetapi apa yang mereka lakukan itu akhirnya memakan diri mereka. Ya, cita-cita mereka tu angan-angan yang sia-sia, hurur, yang dusta, yang mereka terpedaya dengan angan-angan mereka. Rumah yang mereka bina, istana yang mereka bina, mahligai itu akhirnya jadi kubur mereka, akan ditinggalkan juga. Dan mereka menjadi kaum yang bura. Itu poin saya tadi, tuan-tuan. Kauman bura, satu kaum yang, tuan-tuan sekalian, yang binasa, yang sia-sia kerana, tuan-tuan, nikmat yang dikurniakan itu tidak menjadikan mereka mengenal Tuhan, menyembah Allah, tetapi menjadikan mereka syirik kepada Allah. Ataupun nikmat yang diberikan kepada hatta umat Islam, tak kira Arab ke, Ajam ke, Iran ke, Farsi ke, siapa pun, tuan-tuan, Melayu ke siapa, kalau nikmat itu tak dimanfaatkan untuk mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala, ilmu kita, masa kita, tenaga kita, harta kita tidak jadikan jambatan untuk menuju Allah Ta'ala, maka itu, tuan-tuan, kita boleh terdedah kepada perangai orang yang kauman, kaum yang bura, kaum yang, tuan-tuan, akan menjadi sia-sia dengan apa yang mereka plan, apa yang mereka cita-citakan. Okey, tuan-tuan, Taib, jom kita lihat pula, tuan-tuan, apa kandungan ayat yang ke-20 itu. Okey, ini last juzuk 18 ya. Ya, Basyariyatul Rasul. Tajuknya, tuan,
kemanusiaan Nabi. Nabi itu ialah manusia yang dikomen, dikritik keras oleh tuan-tuan orang kafir. Orang musyrik kata kita tak nak Nabi itu manusia, kita nak malaikat. Kita nak Nabi itu ada mahkota, pakai golang, duduk diam-diam, disuap makan ni, ada kebun dia, ada mewah. Ini komen-komen liar daripada geng-geng musyrikin Mekah, tuan-tuan sekalian. Bashar ini tuan-tuan, Nabi itu bashar, okey? Qul innama ana basyarum mithlukum. Betul, kita baca akhir surah Kahfi kan? Katakan, aku ni manusia seperti kamu, bashar. Kalimah bashar ni tuan merujuk kepada kulit. Kulit kita ni bishir. Kenapa bashar? Kulit kita nampak. Kulit saya ni tuan-tuan dia nampak bashar. Tuan-tuan, kulit tuan-tuan saya tak nampak sebab tuan-tuan tak dalam video ni. Bashar. Kulit ni bashar. Tuan-tuan bishr. Jadi kulit kita ni tuan benda yang nampak. Jadi maknanya Nabi tu bashar. Nabi tu nak kena nampak. Perlu dipertontonkan macam mana gaya makan, macam mana cara akhlak di padang, di pasar, macam mana nak menyantuni orang tua, macam mana dengan budak-budak, apa kaedah penyusunan piagam Madinah, macam mana Nabi settlekan peperangan tuan-tuan Khandaq, apa kaedah untuk menyusun perjanjian Hudaibiyah. Maka Nabi itu bashar supaya dilihat oleh sahabat perturunkan kepada tabi'in. Sayyidina Abu Darda tuan-tuan, dia duduk pergi Syria menurunkan ilmunya kepada tabi'in, tuan-tuan. Jadi itu bashar. Kenapa hikmah Nabi itu bashar? Bashar tu manusia. Innama ana basyarun mithlukum. Tuan-tuan maka Allah sebut tuan-tuan, antara maksud ayat ini tuan, kita tengok dulu sebab turun ayat muka surat. Tuan-tuan rujuk nanti 59 Sababun nuzul ayat ini, ayat 59 menurut yang dicatatkan oleh Imam Al-Wahidi. Imam Wahidi ni memang dia ada kitab sabab nuzul khusus, tuan Dan Imam Ibn Jarir dalam tafsir dia daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya orang musyrikin ni dia biasalah memperolokkan, mempersendakan Nabi SAW bil faqah, Nabi miskin, anak yatim, makan tak cukup. Kami tak suka Nabi macam ni. Kami nak Nabi kami macam kaya, macam Aqasirah, Kaisar, Kisra, kaya-raya, mewah. Itu baru boleh layak jadi Nabi, baru beza orang kami. Maka dia orang komplain lah tuan-tuan, Nabi miskin. Ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am, makan pula tu, makan roti, makan tamar. Wa yamshi fil aswaq, pergi ke pasar, kena berkojo, kena berdakwah. Kan? Maka Nabi SAW terkesan tuan-tuan dengan tuduhan ini, menyebabkan Allah menurunkan satu ayat, tuan-tuan, ayat 20 ni sebahagian ayat yang menjadi motivasi tasliyah tuan-tuan kepada Nabi SAW, memberikan perangsang kepada Nabi SAW untuk meneruskan perjuangan baginda SAW. Maka datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril kata apa? Rabbuna yuqri'uka salam, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, Allah berkirim salam kepadamu. Dan Allah turunkan ayat ini, tuan-tuan, ayat 20 ini, dan kami tidak mengutuskan Rasul terdahulu daripada kamu, melainkan mereka itu makan, melainkan mereka itu berjalan di pasar. Ini tuan sebagai motivasi, Nabi tidak bersendirian dalam usaha ini, dalam bashar ini, basyariah, kemanusiaan. Nabi itu makan, minum, berkeluarga, bermasyarakat, berluka, ponek. Tuan-tuan, kemanusiaan Nabi SAW itu berlaku benda-benda adat jibiliyah. Kalau ulama usul fiqh sebut, benda-benda jibiliyah ni dapat pahala tak kita tiru? Cara Nabi jalan, cara Nabi makan, berpakaian, dia bukan sudut ibadah, tapi cara-cara benda adat itu. Maka ulama kata kalau kita niatkan ikut sunnah, kita dapat pahala ibadah, dapat pahala sunnah. Tuan-tuan, kalau ikut, walaupun benda ni benda normal, tidur, makan, minum, berjalan, kita ikut cara Nabi SAW, jibiliyah ni pun dikira ibadah. Okey, maka Nabi tu bashar, Nabi tu manusia. Okey, sempurnanya tuan ayat 20 ni dengan ayat sebelum tadi kita baca 17 hingga 19, iaitu ataupun ayat sebelum tuan-tuan, ayat 7 dulu. Kalau tuan-tuan masih ingat ayat 7, mereka tuduh mereka tak nak ikut Nabi, tak standard. Nabi ni tak ada kelas. Nabi ni budak pasar, Nabi ni budak kampung, tak ada. Miskin, tak ada kebun. Tuan-tuan maka Allah memberikan penjelasan bahawa adat memang menjadi adat Nabi-Nabi yang terdahulu juga manusia, dan berjalan ke pasar dan perlu kepada makanan untuk menambah tenaga mereka. Maka tak ada alasan untuk
tuduhan liar yang dilemparkan oleh musyrikin ataupun orang yang pemuka-pemuka ataupun pembesar-pembesar Quraisy tersebut. Okey, tuan-tuan. Tengok tafsiran dia. Tuan-tuan, semua nabi yang terdahulu adalah manusia, bashar. Bashar ni tuan-tuan maknanya apa tadi? Makan, minum, sakit, domam, ada. Ada ke manusia tu ada pada Nabi SAW, pada para anbiya. Makan untuk apa? Taghadzi, ada ghidha, ada unsur tenaga, nak konyang, nak sihat. Mereka ni perlu berusaha, bekerja. Tuan-tuan bekerja. Kan kita sebut tuan-tuan Nabi Nabi apa tuan-tuan? Nabi yang buat besi apa? Nabi Daud alaihi salam, tempur besi. Kebanyakan Nabi tuan-tuan, trend dia ialah mengembala. Ya tak? Nabi Musanya, Nabi Shu'aib ni tuan-tuan kebanyakannya ada usaha. Nabi Idris menjahit, yang mula-mula menggunakan jarum dan benang. Ya. Tuan-tuan, Nabi Nuh dengan kapal, perkapalan. Tuan-tuan, maknanya semua Nabi terdahulu tuan-tuan, melainkan semuanya ya ada perusahaan, ada kojo. Itu bukan satu yang mengaibkan, itu bukan satu yang memalukan. Tuan-tuan mengambil asbab. Tuan-tuan ya, itu yang berlaku kepada nabi-nabi yang terdahulu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca para ulama kita pun tuan, ada tak namanya Al-Haddad? Ada kan? Al-Haddad. Ada tak yang nama tuan-tuan As-Sabbagh? Ada. Ada tak namanya Al-Qaffal? Tuan-tuan, ada. Ibnu Sabbagh. Sabbagh ni mana kedai dobi. Sabbagh ni tuan, mencolup sesuatu. Jadi macam bersih pakaian. Sabbagh. Nama imam tu Ibnu Sabbagh. Ada imam tuan-tuan namanya Qaffal, tukang kunci. Tuan-tuan, Al-Qaffal Asy-Syashi ni ulama mazhab Syafi'i, Al-Qaffal. Dan kita tahu Al-Haddad tu Imam Habib Abdullah Al-Haddad, Yaman. Al-Haddad tu tuan-tuan tukang bosi. Tuan-tuan, ada yang An-Najjar, tukang kayu. Jadi nisbah nama tu dah nisbah kojo. Maknanya kojo ni satu benda yang mulia. Tuan-tuan, Nabi SAW berniaga. Ini semua bukan satu yang mencacatkan, tuan-tuan, kerana nabi-nabi dahulu semua berkojo. Dan tuan-tuan, termasuk para ulama kita tuan-tuan, ada kerjaya masing-masing, usaha masing-masing mencari rezeki yang halal. Okey tuan-tuan, jadi apa masalah? Apa masalah kalau tuan-tuan dia jadi nabi dan dia juga terlibat dalam perniagaan yang jujur, dan dengan nabi itulah dia mengajar ni berniaga yang betul, ini kaedah adab dalam muamalah. Real perjuangan itu diturun padang, dia tengok ini yang betulnya, cara nak berniaga yang betul macam mana, cara nak buat sesuatu yang betul ditunjukkan tuan. Itu bashar, kemanusiaan Nabi SAW. Maka ini satu benda yang menyempurnakan syariat, menampakkan keelokan akhlak tuan-tuan, ya, bahkan dibantu pula tuan-tuan dengan mukjizat-mukjizat yang hebat tuan-tuan, menyebabkan orang kalau berfikir secara waras, pastilah mereka beriman, pastilah mereka menerima risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, ya, dari sudut lain kata Syekhuna, kata Syekh Wahbah tuan-tuan, ayat ini, ayat 20 suratul Furqan ini disokong oleh beberapa ayat yang lain. Contohnya tuan, Nabi itu manusia. Dalam surah Yusuf, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura. Rijal, lelaki, manusia. Ya, manusia, bukan malaikat. Nabi itu manusia. Tuan-tuan, Nabi itu dalam suratul Anbiya, Allah sebut para anbiya yang terdahulu, nabi-nabi yang terdahulu, tuan-tuan, makan, perlukan makanan. Mereka ada jasad, ada perut, ada mulut, makan. Tuan-tuan maknanya tuan-tuan, Nabi itu memang di kalangan bangsa manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, bangsa manusia. Tuan-tuan, tetapi maknanya kefakiran itu bukan benda yang yang memalukan, yang mengaibkan, seperti tuduhan tadi orang kafir tadi. Oh, miskin, Nabi ni miskin, ya, sahabat-sahabat semua merempat, kita tak nak duduk dengan ahli sufah, orang-orang sufi ni merempat, tuan-tuan kan. Maka sebenarnya miskin ni tuan-tuan, kefakiran tu bukan satu yang aib tuan-tuan, dan bekerja mencari rezeki yang halal itu bukan satu yang memalukan, tidak mencederakan, meruntuhkan tuan-tuan nilai seseorang itu. Tetapi nilaian sebenar tuan-tuan ialah pada akhlak dia, pada adab dia tuan-tuan. Itu yang menjadi penilaian kita orang Islam, maknawiyah. Tapi dia orang tuan-tuan, orang kafir baca madiyah, kebendaan semata-mata. Kan tuan-tuan ya. Kemudian Allah sebut wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah.
kami uji kamu. Tuan-tuan fitnah ni ujian lah. Ibtila, imtihan, ikhtibar. Haji Sid imtihan qabul. Ya, nak pergi Azhar kan ada imtihan qabul, ada test, ujian. Pelajar-pelajar matos pun nanti yang nak ambil SPM, kita test dulu tengok macam mana layak tak ambil SPM. Tuan-tuan diuji. Kamu ni sebagai kamu diuji. Macam mana tuan? Supaya Allah nak tengok, tuan-tuan, ada yang taat, ada yang tak taat. Ni ujian lah. Tapisan tuan-tuan. Waliyumahisallahu alladhina amanu. Tamhis, tapisan berlaku tuan-tuan. Sebab manusia ni ada beberapa tabaqat. Kata Syekh Wahbah tuan-tuan, ada beberapa kategori. Muka berapa tu? Sama. Tuan-tuan boleh tengok nanti muka 60. Okay. Ada manusia ni dia tak sama. Allah ciptakan tuan-tuan, sengaja Allah ciptakan begitu. Ada kita ni yang sonang. Sonang tu mungkin sebab keturunan dia. Abah dia mari wariskan dia kebun musangking tuan-tuan, 13 hektar. Kaya-raya lah dia. Kan ada yang memang warisan dia tuan-tuan, harta pusaka dia telah disediakan. Dia memang daripada keturunan-keturunan bangsawan, orang hebat-hebat. Dia Allah bagi sengaja Allah ciptakan orang kaya macam tu. Ada juga sebab dia memang jenis rajin usaha. Tuan-tuan kita baca sejarah-sejarah korporat ni pun tuan-tuan yang saya tahulah, bos lama saya dulu di Pucat Alam, dia dulu kerja buat pipe tuan-tuan. Kerja lawyer di Bank Islam. Ya, tapi dia servis-servis di KL tu buat pipe, bantu-bantu repair pipe tuan-tuan, study ke sudah muncul Syabas. Sumpah syarikat jutawan dia. Contohnya maknanya dia bekerja tuan-tuan, dia kaya tu sebab usaha dia lah, kerja, kegigihan dia, ketekunan dia, kepandaian itu pun menyebabkan orang boleh jadi kaya jugalah, sebab dia kan. Ada tuan-tuan Allah ciptakan kita ni miskin. Dan betapa ramai kalangan kita ni, masyarakat kita tuan-tuan, yang sangat terkesan dengan pandemik COVID-19 ni. Ramai yang sumber income harian dia tuan-tuan, usahakan nak bayar RM30 kelas tafsir Munir ni tuan, RM3 pun tak ada. Kan? Sarapan itulah yang dipusing-pusing, sarapan makan tanggahi, itulah tuan-tuan, itu kelemahan ataupun ujian untuk yang fakir. Tuan-tuan, ada yang alim kalangan kita ni dan ramai yang jahil. Tuan, ada yang faham, ada yang faham, ada yang acah-acah faham, ada yang tak faham-faham pun ada. Tuan-tuan kan, al-fahmu, ada yang cerdik, ada tak cerdik, ada yang sihat. Kalangan kita pun ramai lagi di hospital. Tuan-tuan, ataupun kalau tak hospital pun kat rumah pun tak sihat. Tuan-tuan, maka apa tujuan Allah mengatur benda yang berlawanan ni? Miskin, kaya, tuan-tuan, sonang, susah, sihat, sakit, alim, jahil. Apa hikmah dia? Tuan-tuan, tujuan dia supaya yang ada nikmat itu, dia perlu membantu orang yang tak dapat. Faham? Yang ada kelebihan perlu melihat, menolong orang yang tak ada kelebihan. Yang sonang kena tolong orang susah. Yang jahil kena, yang alim tuan-tuan kena bantu orang yang jahil. Orang yang ada kesedaran macam tuan-tuan ni, saya tengok dalam grup WhatsApp Tafsir Munir dia ada 150 orang ya Rais. Lebih kurang ya, dalam grup tu dah ada 150 tu. Yang ada kesedaran macam tuan-tuan ni, timbulkan kesedaran kepada geng-geng kita yang mungkin belum nampak lagi kepentingan ilmu, kewajipan mengaji, untuk tuan-tuan beramal. Jadi yang ada kesedaran ni tuan, bawa kesedaran tu pada yang belum sedar. Itu tujuan dia. Allah ciptakan begitu. Tuan-tuan yang ada nikmat kita ni, nikmat yang paling besar apa? Nikmat selain sihat, nikmat iman Islam tu yang paling besar. Nikmat menuntut ilmu ni besar. Nikmat mengaji ni besar tuan-tuan, bukan kocik-kocik nikmat ni. Kan? Jadi kita share lah. Kalau tak dapat tuan-tuan secara segera, pelan-pelan, berperingkat-peringkat. Ini tuan-tuan nikmat yang mesti kita share, mesti kita timbulkan kesedaran kepada kawan-kawan yang lain. Itu nikmat, tujuan Allah bala, Allah uji tuan-tuan, fitnah ini, ujian ini, saringan ini berlaku kepada kita semua. Nampak tuan-tuan? Allah berkuasa sahaja, kata Syekh Wahbah, untuk menganugerahkan dunia ini kepada para Nabi yang mulia. Tuan-tuan tetapi Allah tuan-tuan tak nak Nabi SAW, para anbiya itu, para Nabi itu bermewah. Bahkan tuan-tuan, Nabi itu tumpuan mereka membawa kita kepada kehidupan yang kekal abadi, kebahagiaan yang sebenar, itulah di akhirat, syurga Allah Ta'ala, tempat nikmat yang sebenar. Maka tuan, Allah boleh je tuan-tuan, boleh je Allah bagi semua dapat iman, tapi Allah nak uji keimanan kita. Ada yang dapat iman,
Ada yang menolak keimanan, nikmat yang paling besar ni. Ini bentuk ujian. Tuan-tuan. Jadi Allah tutup ayat ini tuan, atas birun. Kau sabar ke tak sabar? Kerana Allah Ta'ala wa kana rabbuka basira. Allah menilai, Allah melihat apa sahaja tuan-tuan, maka bersabarlah ya apa yang Allah uji kepada kamu. Itu maksud dia. Isbiru, sabarlah kita semua tuan-tuan atas ujian. Senang ujian, susah ujian. Sakit ujian, sihat pun ujian. Pandai ujian, bodoh pun ujian tuan-tuan. Semua tu ujian. Sabar ke tak sabar? Tuan-tuan, maka sampaikan kepada mereka ya Rasulullah SAW, ya, bahawa Allah menilai mereka tu, ya, apakah mereka sabar ataupun keluh kesah, ya, jazak. Apakah mereka istiqamah ataupun memilih jalan yang bengkang bengkok, yang salah. Maka masing-masing disediakan tuan-tuan balasan pahala ataupun sebaliknya dosa telah disediakan tuan-tuan. Maka Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu yang kita katakan tadi ketika di Hims menyampaikan nasihat kepada orang Hims, jangan leka, ya, jangan jadi kaum yang bura, yang sia-sia, yang binasa. Maka ketika mana Sayyidina Abu Darda meriwayatkan sebuah hadis, wailun lil alim minal jahil, celakalah orang alim yang diuji kalau dia tak menyelamatkan orang jahil. Wailun lis sultan min ra'iyah, celakalah raja pemerintah yang tidak menyelamatkan rakyat jelata dia. Wailun lir ra'iyati min sultan, celakalah rakyat jelata yang tidak taat kepada sultannya. Wailun lil maliki minal mamluk, begitu tuan, celakalah bagi pemimpin kepada rakyat jelata. Wailun lil syadid minad dha'if, celakalah orang yang kuat kalau tak menyelamatkan orang yang lemah. Dan orang yang lemah tidak pula berterima kasih kepada orang yang kuat. Lil dha'if minal syadid, ba'duhum li ba'din fitnatan. Semua itu ujian Allah Ta'ala yang Allah atur tuan-tuan, ada hikmahnya tuan-tuan. Maka tuan-tuan, beliau pun Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu membacakan ayat ini tuan-tuan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Ayat ini disesuaikan oleh Sayyidina Abu Darda tuan ketika membaca ayat ini. Maka beliau tuan-tuan menyampaikan tuan-tuan sabdaan Nabi SAW bahawa semua ini merupakan ujian tuan-tuan yang terima kasih Rais, ada 125 orang, 70% live, bagus tahniah tuan-tuan. Semua orang tuan-tuan diuji. Saya diuji oleh tuan-tuan, tuan-tuan pun diuji oleh saya. Apa maksud tuan-tuan? Kita bincang sebentar lagi tuan-tuan. Dalam hadis Sayyidina Iyad bin Himar radhiyallahu an, tuan-tuan, dikatakan Allah berfirman, inni mubtalika wa mubtali bika. Tuan-tuan tuan-tuan, Allah kata aku uji engkau. Ya, tuan-tuan, Allah uji Nabi SAW. Allah menguji Nabi. Tuan-tuan, jadi Nabi SAW diuji oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dan tuan-tuan, Nabi tuan-tuan juga diuji oleh umat kita ni tuan, umat yang dogi, yang melawan, yang tak ikut ni banyak. Kita tuan-tuan telah tuan-tuan, kita tidak sabar dengan Nabi. Dan apakah Nabi sabar dengan kerana kita? Jawapannya Nabi dah settle dah. Nabi memang sabar. Kita ni yang sebenarnya tak sabar untuk mematuhi panduan Nabi Muhammad SAW. Dan tuan-tuan, memang seperti yang kita katakan tadi dalam hadis Musnad Imam Ahmad, tuan-tuan, lau syi'tu la ajrallaha ma'i jibal la ajrallahu ma'i jibal adh-dhahabi wal fiddah. Boleh saja tuan, kalau Allah nak bagi kita kemewahan tuan-tuan, semua bukit, gunung, pasir ni bertukar jadi emas perak. Boleh benar. Kan? Boleh benar. Tapi tuan, kalau kemewahan itu, ujian kemewahan itu menyebabkan kita hanyut, maka Allah memberikan kita ni, kebanyakan kita ni kesederhanaan dah. Lepaslah, sederhanalah kehidupan kita, tak bermewah-mewah, tak kaya gila tuan-tuan, taklah miskin benar, tetapi kehidupan sederhana ni agar dapat kita kontrol melepasi sesi ujian ni tuan, ya. Dan itulah yang dipilih oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, nak jadi Nabi dan raja ataupun Nabi dan hamba, maka Nabi memilih Nabi dan hamba. Nabi tak nak jadi raja tuan-tuan, kerana nanti dibimbangi dengan kemewahan, akan berlaku perkara yang tidak sepatutnya. Tuan-tuan, kemudian sedikit lagi tafsirnya. Kata Imam Muqatil, ayat ni turun kepada geng-geng ni lah, pembesar-pembesar Quraisy ni, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, dan pemimpin-pemimpin Quraisy tuan, yang bangsawan-bangsa mereka ni dia panggil Ashraf Quraisy tuan-tuan. Dia tengok siapa sahabat Nabi, Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu an, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, badan kocik, kuih-koring Abdullah bin Mas'ud tuan, fizikal pun kocik, miskin. Sayyidina Ammar, Sayyidina Bilal, Sayyidina Suhaib Ar-Rumi, Sayyidina Salim, hamba kepada Abi Hudzaifah. Ini tuan-tuan golongan-golongan
gelandangan, mustad'afin, lemah, fuqara. Tuan-tuan kumpulan ini tuan-tuan, maka mereka provoke Nabi lah. Dia kata apa? Masuk Islam apa miskin? Buat apa sekolah tahfiz, tak jadi apa, sok makan apa? Jadi ustaz dapat apa? Kan kau orang sebut tonggang tonggik sembahyang kau dapat apa? Dia kata begitu tuan-tuan. Pertikaian begitu ditimbulkan. Kau buat apa kalau jadi tafsir kau dapat duit? Kau dapat apa? Orang akan timbulkan. Kau pergi sana buat apa? Kau bayar yuran lagi. Kena infak lagi. Tuan-tuan, persoalan-persoalan begitu dikemukakan oleh tuan-tuan untuk memperolok-olokkan Nabi SAW. Tuan-tuan masuk Islam jadi miskin. Macam ni rupa-rupa pengikut Nabi. Semua orang miskin, semua hamba ni. Macam mana nak ikut? Tuan-tuan maka Allah turunkan ayat ini tuan-tuan sebagai menjawab tuduhan mereka tu bahawa atas birun, kamu kena sabar ke tak sabar? Tuan-tuan kita perlu sabar tuan-tuan dengan ujian ini tuan-tuan. InsyaAllah kita akan menang dengan kesabaran tuan-tuan. Maka antara yang saya baca tuan-tuan, dia kata ketika ayat ini diturunkan ataupun dibaca, disebut bala rabbuna nasbiru wa nahtasib. Ya Allah, betul kami akan cuba bersabar. Ya Alhamdulillah, orang Linggi siapa ni? Kita akan bersabar dan kita akan mengharapkan ganjaran kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Linggi siapa tuan-tuan? Kena sabar sikit ni. Kita punya line kadang-kadang lintang pukang, kena sabar sikit tuan-tuan. Jadi kita kena bersabar. Nasbiru wa nahtasib. Bala rabbuna nasbiru wa nahtasib. Ya Allah, kami beriman dengan ayat ini, ayat 20 ni tuan, dan semua ayat Quran yang kau perintahkan, apa yang kau sampaikan melalui lisan Nabi Muhammad SAW, kami terima. Ya Allah, benar, kami sabar. Ya Allah, kurniakan kami kesabaran dan ketabahan, dan kami insya-Allah hanya mengharapkan ihtisab, pahala, ganjaran tuan-tuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, maka ayat ni tadilah tuduhan-tuduhan tuan-tuan, depan mata mereka tengok Islam ni miskin, hina, tak mewah, jadi tak nak, kami nak hidup mewah. Jadi dah hidup mewah, dah tak ada panduan halal haram, bedal semua. Kita insya-Allah dengan mengikut panduan hukum lah, kita akan jadi senang tuan-tuan, bahagia dunia dan akhirat. Okey, fiqh tuan-tuan juga tak banyak apa yang disebut oleh Syekh Prof Wahbah di sini tuan. Beliau simpulkan begini saja, satu ayat, iaitu ayat ke-20 ni tuan-tuan, menunjukkan bahawa Nabi itu bashar, manusia. Yang beza Nabi dengan bashar yang lain, dengan kita tuan-tuan, iaitu yuha ilayya qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilay. Nabi itu manusia tapi ada wahyu. Ini yang kalau dalam proses sambutan maulid Nabi SAW, kita biasa cerita tuan, orang kata apa ni ustaz, Allah Muhammad sebelah-sebelah. Ni Kasim Ahmad dululah, Dr. Kasim Ahmad tuan. Dia kata Allah dengan Muhammad tak boleh sebaris, dia letak bawah. Muhammad tu hamba, Allah tu Tuhan. Dia tak faham tuan-tuan. Kita mengikut bacaan kita, itu merupakan apa yang dilihat oleh Nabi Adam AS dalam syurga. Dia sertakan nama Allah dengan nama Nabi Muhammad SAW. Kita memakai dalil wa rafa'na laka dzikrak. Allah angkat nama Nabi SAW itu disebut dalam azan, dalam tasyahud subuh tadi kita sebut asyhadu an la ilaha illallah. Tidak sempurna asyhadu an la ilaha illallah, melainkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan, kita katakan itulah konsep kita. Allah Muhammad tuan-tuan. Nabi itu sebagai abid, Allah tu tadi sebagai ma'bud bihaq tuan-tuan. Tetapi kita katakan Allah memang kasih kepada Nabi Muhammad SAW tuan-tuan. Nabi manusia, dia betul manusia. Tetapi apa yang saya nak ingatkan, itu jangan pula tuan-tuan khabar pula Nabi pelupa. Apalah nak sebut-sebut Nabi sangat ni, nak selawat Nabi ni, Nabi macam kita yo. Ini ayat-ayat kurang ajar tuan-tuan apa nak ikut sebut Nabi, kejap syama'il lah, kejap akhlak lah, kejap selawat lah. Apa betul kan? Ini maulid ni semua. Tu yang datang maulid bid'ah lah tuan-tuan. Sebab apa? Tuan-tuan dia melihat Nabi tu sebagai manusia biasa. Tapi kena faham, Nabi tu manusia tapi bukan manusia biasa. Annahu basyarun la kal basyar lakinnahu yaqutun bainal hajar. Nabi tu manusia tapi taklah macam kita dah. Menguap tak sudah-sudah tuan-tuan. Lapar tak sudah-sudah, itu kita manusia. Lupa kita tuan-tuan, panih baran. Tuan-tuan, itu manusia. Tapi Nabi SAW berbeza tuan, kerana Nabi ada wahyu, Nabi ada mukjizat, Nabi itu maksum tuan-tuan. Ada kelebihan-kelebihan yang tiada pada manusia yang lain tuan-tuan. Dan juga dijelaskan, okey, maknanya berusahalah cari rezeki, bekerja, niaga, ini semua buka kilang tuan-tuan, buat perusahaan, ini semua tugas
yang pernah dilakukan oleh para anbiya wal mursalin. Tuan-tuan, kita perlu sabar. Maka penutup itu Syekh kata pun tuan, kena sabar. Allah sengaja bagi ujian kat kita ni. Memang Allah bagi beberapa kluster di kalangan kita ni. Tuan-tuan ada kita yang beriman, tapi kawan-kawan kita ada yang kafir lagi ni, orang pejabat kita. Ya tuan-tuan, ada yang sihat, sahih, ada yang marid, sakit, yang kaya, yang miskin tuan. Ini semua sesi ujian supaya apa tadi? Supaya pun tuan kita sabar, maknanya orang kaya kena tolong orang miskin. Orang miskin jangan pula jealous orang kaya pula, dibakar rumah kawan tu, dibocorkan tayar kereta orang tu. Jealous tak tu harah. Pasal kan tuan-tuan, ada sebab Allah bagi kau miskin, ada sebab Allah bagi kau kaya. Kaya jangan sombong, jangan belagak, kena bantu orang miskin. Orang miskin jangan pula jealous tak bertompek, kena hormat orang kaya lebih-lebih tuan-tuan. Orang kaya yang baik, orang kaya yang menyumbang tuan-tuan sekalian. Jadi semua itu merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. InsyaAllah tuan, kita jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.